أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita masuk topik baru lah. Ayat yang lepas tu kita cuma mengatakan bahawa nasakh memang berlaku dalam Al-Quran dan syariat. Sebab tu antara syarat nak jadi mujtahid, mestilah pakar tentang Quran dan Sunnah, antaranya tentang nasikh dan mansukh. Syarat nak jadi mujtahid antara Syekh saya di Azhar dulu beritahu bahawa ada 16 syarat. 16 syarat nak jadi mujtahid. Dia kata, satu pun tak ada. Duduk mengajar kat Mesir 30 tahun dah. Ni baru ada diploma cabut mengaku mujtahid. Tutek kucing. Tak ada khabar, tak pernah clear. Tadi saya tanya student saya, La ilaha illallah. Tak sabi tengok jawab saya kata, La ilaha illallah. La tu nafi, ilah tu manfi. Sebab tu ilah tu mansub. Tu tanya nahu pun tak lepas lagi. Kenapa ilah tu mansub? Perasan ke tak? Tak pasang lah. La ilaha mansub satu hai, nakirah satu hai. Dia tak ada tanwin. Ada tanwin itu. La ilahan tak ada. Sepatutnya ilahun. Dia nakirah mesti ada tanwin. Nak kata mudhaf tak ada mudhaf situ. Habis mana pergi tanwinnya? Satu hai, mansub satu hai. Baru nahu tak lepas lagi dah kan. Belum tanya lagi. Illallah, melainkan Allah Ta'ala. Baik, nafi ni maksud dia apa? Nafi isbat ni maksudnya apa? Macam pindah. Saya katalah, saya tak ada emas melainkan ni. Saya tak bawa emas melainkan hak ni je. Maknanya apa? Bawa satu. Satu. Isbat satu. Soalannya ada tak lain? Ada. Kat rumah, kat kedai semua ada. Berapa juta emas tu ada. Sekarang nak tanya, Tuhan ada berapa? Tuan-tuan faham ke tak? Tuhan satu kan? Nak nafi berapa? Ada bukan Tuhan lain pada Allah Ta'ala? Kalau lelaki kau kata, suami kau kata, tak ada perempuan lain, ayang seorang, boleh, tu pun tak boleh nak percaya. Boleh lah. Maknanya ada perempuan lain tapi tak duduklah hati dia. Kut ya. Boleh dengar, percaya, jangan. Mana ada perempuan lain dalam dunia ni, cuma duduklah hati dia satu je. Sekarang ni kita nak kata tidak Tuhan yang disembah. Sekurang-kurangnya syahadah tadi kita kata la ilaha ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah sebenar-benar mereka Allah Ta'ala. Baik, ada ke Tuhan ni? Tak ada. Nafi apa? Saya kata kalau ikut nahu je memang tak lepas pergi. Ikut nahu je faham tu memang tak lepas pergi. Nahu pun jam dah. Tu pun tak faham. Tak lepas pergi. Faham mana? Kena faham kot mantik. Faham kot mantik. Sebab ilah tu kalimat nakirah. So dari segi ilmu mantik, bila sebut kalam tu nakirah, maka dia kulli.
Tapi ada di sana kulli yang cuma ada satu fard, tidak ada lebih, iaitu ilah, iaitu Allah. Baru sah kita sebut la ilaha illallah. Manti pula nak jam lagi. Nak kena mengaji manti pula. Masuk Sudin nampak nanti ni. Tu pun masuk Sudin pun bukan semua cerdik. Tu duk tanya tadi test tu, anak murid Sudin jam. Kata macam ni dia ustazah. Mampu kata dia nak cerita lagi. Susah. Sebab tu Syekh saya kata orang yang mengaku mujtahid tu bengong sebenarnya tu. Orang yang menganggap bahawa ijtihad ni senang, itu orang yang bengong saja. Orang yang alim dia takkan kata mudah. Sukar sebenarnya. Itu namanya. Kita masuk ayat yang seterusnya. Qala Allah Ta'ala sayaqulu as-sufaha. Ayat ni awal juzuk 2. Awal juzuk 2. Orang Melayu panggil juzuk sayaqul. Orang Melayu dia suka macam tu kan. Kalau juzuk akhir tu jahama. Awak budak dia panggil jahama. Jenuh faham datang apa jahama. Jangan tegur orang tua-tua lagi, kena maki buta. Tengah je lah orang tua-tua kata jahama. Mika dah ngaji jahama dah, ngaji dah. Kita faham jahama tu masa tu lah. Maknanya yang muqaddam tu lah, tu jahama. Nak tahu apa jahama. Sampai dah masuk sekolah Arab. Juz amma. La ilaha illallah. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Okey. Juzuk 2, juzuk sayaqul. Okey. Ya. Tuan-tuan, tak mana pelik ayat tu. Sebab start je maki terus. Dia jarang ayat Quran ni start terus maki. Jarang. Ada beberapa tempat je. Tambat yada abi lahabin wa tab. Satu. Wailul likulli humazatil lumazah. Satu. Ni satu lagi. Tapi ini pun bukan awal ayat surah. Sebab surah Baqarah ni panjang. Tak banyak, 286 ayat je. Ada yang apa? Pindah. Sembang kemah. Baqarah pun tak apa. Belum tanya nahmu lagi. Sayaqul tu, sin tu huruf dia tambah atau yaqul. Yaqul tu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada dua makna. Sama ada lil hal atau lil mustaqbal. Fi'il dalam bahasa Arab, kata kerja dalam bahasa Arab ada 3. Madhi, mudhari', amal. Madhi, mudhari', amal. Mudhari' ada 2 makna. Satu sedang berlaku, yang kedua akan berlaku. So bila masuk sin, dia confirm akan berlaku. Bukan sekarang, akan. So, ada 2. Satu sin, satu lagi saufa. Ini tuan-tuan baca alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir summa kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa sawfa tu mana akan datang. Menarik. So sawfa ni dia masuk dalam fi'il. Dia masuk dalam fi'il. Dia tak macam summa. Summa pun maknanya akan dia tak apa nama tertib juga, tertib ma'at tarakhi. Penat ngaji bahasa Arab, penat tang tu je. Tapi bila dapat seronok, dia ilmu ni macam tu lah. Bila dapat kita seronok, kita nak main benda tu. Tuan-tuan baru belajar ambil enjin lah. Belajar Allah ni datang apa, ni pelak, ni skru. Bila syok tu kan dia macam tu je. Laju siap macam tu kan. Ilmu pun macam tu lah kan. Masa mula mengaji ni datang apa dah, jenuh nak faham. Tapi bila dapat dia seronok. Tu dia. Sebab kita nampak je Quran, kita tahu lah
Oh, sayaqulu. Sin tu akan datang. Yaqulu berkata. Sufaha orang yang bodoh. Asal sufaha tu asal pada safih. Safih ni asal maknanya bodoh. Bodoh maksudnya bodoh, memang bodoh. Maknanya otak slow. Orang kita panggil lembab. Bolehlah. Adalah anak murid saya seorang dulu kat sekolah, ingat sekolah Arab tu. Kadang-kadang dia ngapek. Pusing hafal motor, kata awak nampak sangat ni. Hafal kali-kali Ustaz, kali-kali berapa? Kali-kali 5. Kata 5 tahu tak mana 5, 10, bukan 25. Kali 5 dengan 10 paling senang. Ya, aku Ustaz, susah. Aku tadi kawan Ustaz, itu slow sikit. Ada jenis orang yang slow. Rupanya adik-beradik dia memang slow. Sian. Lambat. Tapi boleh juga. Ada orang dia jenis semangat. Sebab tu usaha macam apa. Ada juga syarah ulama ni yang asalnya bukan orang yang pikat. Ada syarah ulama ni yang asalnya bukan otak pikat macam Ibn Hajar. Ibn Hajar ni asalnya slow. Berapa tahun mengaji kat Azhar sampai Tok Syekh perambat. Ni tak itu perambat. Dia pun balik. Dia tu yang kata Ibn Hajar. Dia tengok air mitik atas batu. Dia tengok batu pun berlekuk dengan air. Kalau batu boleh lekuk dengan air, takkan otak aku tak boleh bentuk dengan mengaji. Dia pergi mengaji lagi. Kata ulama Ibn Hajar mengaji 40 tahun di Azhar baru jadi alim tu. Dia 40 tahun. Tu tak mengaji berapa tahun? Sing 40 tahun baru jadi ulama. Tu Ibn Hajar yang karang kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah bagi Mughni Muhtaj. Syarah bagi Minhaj Matan Nawawi. Okey. Sufaha tu asal maksudnya bodoh, safi. Dalam fiqh dia ada satu ilmu tu dipanggil bab waliul mal. Dalam bab harta ni, kalau budak tu tak berapa cerdik, maka ada orang kena ganti dia. Ada orang kena ganti jaga harta dia. Ada dua kes, ada berapa kes orang kena jaga harta dia. Pertama, orang tak berapa cerdik ni tadi. Yang kedua, budak-budak anak yatim. Maka sama ada waris dia sendiri jaga, ataupun orang lain, ataupun kerajaan kena jaga hak dia. Nampak Islam punya cantik, punya cerdik. Itu pun bila dah sampai umur 18 ke 20 ke, test dulu. Bagi dulu, katalah harta dia ada 5 juta. Mana tu orang kaya, juta buat. Kalau ikut undang, mula nak kata bodoh kan, susah. Undang Mak Saleh bodoh ni. Dia kalau ikut dia umur 21 je bagi semua. Apa lagi 21 bagi semua, terang. 5 juta terang. Jadi bodoh kan. Tak erti nak guna duit. Orang Melayu lah apa ramai tak jadi bodoh macam tu. Macam mana? Kan? Baru kerja 3 tahun bankrupt. Tu dia pemarah kat aku kan. Ustaz kerja maki orang. Tak maki macam mana? Nak atur duit pun tak erti. Keluar universiti tapi bingung. Susah. Tu maksud sufaha. Sufaha boleh pergi dua makna. Bodoh memang bodoh betul, ataupun bodoh memang tak erti. Tak erti nak hidup. Otak mengaji cerdik, nak hidup tak erti. Satu lagi apa? Ni, pokok kapi ni Tuhan panggil bodoh. Ambil sebiji. Tidak ada lebih bodoh orang yang menyembah lain pada orang Ta'ala. Sebab tu Tuhan kata pokok ni bodoh macam lembu, lebih teruk daripada lembu. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku dah cadang siap dekat neraka jahanam tu banyak untuk jin dan manusia. Mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tak nak faham. Tak nak faham.
Lahum azanun la yasma'una biha, ada telinga tak mau dengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata tak mau tengok. Ulaika kal an'am, mereka itu macam kebau lembu. Balhum adall, bahkan lagi bodoh daripada kebau lembu. Kebau duduk tepi masjid, ada pergi sembahyang? Tak ada. Duduk itu. Sebab tu Tuhan panggil kebau lembu. Pasal apa? Dalam binatang ni, kebau lembu paling bodoh ni. Jadi tuan-tuan tendang kami ni. Tak apalah tendang. Sepak pergi, sepak. Cuba tuan-tuan pergi tendang rimau. Try tengok. Kenapa Tuhan sebut kebau lembu dalam Quran tu? An'am tu, binatang ternakan. Sebab memang Tuhan buat binatang ternakan ni bodoh. Boleh bola kandang. Kambing 1000 ekor. Boh kandang selak je tu ya. Kau kat, boom. Tak ada lompat. Bodoh. Tak ada nak lari. Ada protes? Tak ada. Duduk diam bodoh. Cik rimau buat macam tu. Leboh. Jadi Tuhan misalkan orang kafir tu punya tu. Jadi Tuhan misalkan orang kafir ni bodoh, sufah. Sebab tu nampak kata tadi pun Islam suruh test. Bagi tu. Try bagi sebulan, bagi dia 3,000 tengok cukup. Kalau dia pandai atok 3,000, beli beras dulu, beli tepung dulu, bayar duit sewa rumah dulu, kan? Bayar advance kereta dulu ke. Dia pandai atok. Sebulan tu dia pandai atok 3,000 tadi, cukup je. Nah, hujung bulan tanya, ada berapa? Adalah 1,500. Mula cerdik lah. Bagi depan dia 5,000 pula, tengok. Bagi depan 5,000, lagi banyak lebih. Dia mula cerdik lah. Ni bagi 3,000 beli coklat. Tak cerdik. Bengong nak mampu. Kan? Gaji 3,000, 2,500 bayar kereta. Bodoh. Ambil. Mula nak kata bengong, tentu tak cerdik, nak tok hidup. Itu mula pening pada macam mana ustaz? Tuan-tuan, kalau kita atur hidup kita cukup je, kan? Tak ada lagi orang Malaysia mati kebulung tak makan, tak ada. Habis tu pasal apa boleh bengkrak, beli kereta, baju mahal-mahal. Saya pernah duduk KL, adalah kawan semua, baju selai 500. Dahlah baju pun pelik je rupa. Saya tanya ni berapa duit? 500. 500. Oh 500. Teringin nak pakai. Mana lagi bagus saya tanya dia. Beli selai 500 ke? Beli selai 50 dapat 10 helai. Hang fikir macam tu Rain. Aku fikir macam tu. Hang beli 500 dapat selai. Aku kalau ada 500 aku beli 10 helai baju. Boleh tukar selalu. Bulan ni beli 2, bulan depan beli 2, boleh pakai. Beli selai 500. Bodoh. Ambil sebiji bodoh ambil tu. Keluar universiti juga tu. Universiti. Bingung. Kata apa? Kata juga. Tu mula gaji tak cukup. Saya pula atok dah. Macam ni. Aku sejak kawan dengan Harif baru reti atok duit. Sampai tak tu. Aku bukan belajar ekonomi. Belajar Usuluddin. Ya apa? Usuluddin belajar ekonomi. Ni. Belajar. Belajar dalam tafsir, belajar dalam hadis, kita belajar belakang. Dalam fiqh itu mengajar arti hidup. Sufahah. Jadi Tuhan gelarkan orang kafir itu bodoh. Pasal apa? Bukan bodoh pasal otak bengong. Tapi buat bodoh. Pasal apa? Tak mau terima Islam. Dia tak mau buka otak dia, tak mau buka hati dia. Saya pernah ceramah sekali lah. Boleh panjang sikit cerita pada ni. Banyak model ni, banyak model. Saya pernah ceramah sekali. Boleh kot cerita sikit nak? Kempen politik, cerita lama. Tengah duk kempen tu main 2 ekor Cina ke 3 ekor Cina main. Kena kata. Sedap. Sedap Cina duk main. Masa tu otak dekat apa nak tibai 3 ekor ni. Macam ni. Saya kata, ini 3 orang. Saya terima kasih datang saya punya ceramah. Saya kata, lu all ingat kenapa itu Raja Cina bikin itu tembok Great Wall? Itu Raja Cina dulu bikin itu Great Wall. Tak tahu. Lu pun tak tahu. Lu punya latuk punya sejarah pun tak tahu. Cina buat tembok pasal sempadan Cina itu Mongol.
Ini Mongol, mana jahatnya orang. Dia pantang lepa je. Rumah orang ke, barang orang, bini orang, sapu. Pantang lepa. Jumpa orang, nak kata orang nak kerja. Kepala gangster. Tu Mongol. Punya jahat. Sebab tu Cina terpaksa buat tembok sepanjang tempadan Mongol dengan Cina. Beribu batu. Sampai kuda tak boleh seberang. So selamat kata Cina. Ini Mongol saya kata. Pernah serang kerajaan Islam Abbasiyah. Dia bunuh habis. Dikatakan beratus-ribu orang yang tak sempat keluar pada kota Baghdad dibunuh, disembelih, dirogol, macam-macam. Kota Baghdad hancur habis. Bakar, buku-buku dibakar, dicampak Sungai Furat, seberang Sungai Furat gunakan kitab. Tuan-tuan bayang Sungai Perak tu boleh seberang dengan kitab Tuan-tuan bayang baca mana kitab dia ada library masa tu. Ini orang banyak jahat. Tapi saya kata, ini orang taklah bacanya orang, jahatnya orang. Tapi bila dia duduk dalam Baghdad, tak lama dia tengok Islam macam mana, dia convert kepada Islam. Asal banyak jahat. Sampai Cina dengan Mongol muka lebih kurang pun takut sama ini bangsa. Tapi bila dia masuk negeri Arab, masuk negeri Islam, dia tengok Islam, dia pula masuk Islam. Dia tengok Islam banyak cantik punya agama. Dia pula sebar ke Islam ke India. Sebab tu the morals of India tu ada di India sampai hari ini. Sebab tu ada Taj Mahal sebagai, ada Shah Rukh Khan, Salman Khan. Poin saya nak cerita, ini orang taklah baca pun boleh terima Islam. Lu orang duduk ini negeri Melayu sudah 8 keturunan. Pasal apa tak Islam ni? Duduk. Tak 5 minit lah. Taklah baca punya orang. Ambil mengaku bubuh rapat, tak ada main-main, bubuh terus. Dia bukan tak tahu Islam tu cantik. Saya sebut itu. Ada ejen takaful Cina siap baca hadis Nabi cerita. Insurans Islam ni macam ni, Islam tolong menolong. Saya kata dalam Buddha ada ke insurans? Tak ada. Habis. Tapi pasal apa? Tu lah sufaha. Sebab tu Tuhan bagi sufaha. Bodoh nak mampus. Bodoh tak boleh hajar ni sufaha. Kan? Kalau takat Rabi, apa nama? Kata orang Perak, biut ni, biut. Tahu ke biut dia? Renti kan duk Kuala kalau biut, tak reti. Minan nas. Orang, tapi bodoh. Ma wallahum, apa yang memalingkan mereka. Ma tu istifham. Istifham. So, ma tu balik pada yaqul. Bila berkata ni, apa yang dia orang kata? Ma wallahum. Apa yang memalingkan mereka? Apa dia? Orang Muslim. Hum tu bukan balik pada sayaqul. Hum tu balik pada orang Islam. Tak ada. Mana? An qiblatihimul lati kanu alaiha. Daripada kiblat mereka yang asal, iaitu Baitul Maqdis. Kata malam ni banyak model nak cerita. Adalah beberapa hari sudah ada kawan saya sebenarnya tak berapa minat nak yang Facebook ni. Tak minat. Penat. Sebab ada 1 juta orang punya Facebook, 1 juta perangai nak pergi tengok, buat pening kepala otak. Tapi ada seorang pula kawan pergi forward dalam WhatsApp. Siapa melaun mana pun tak tahu. Melayu, anak Melayu, mak pak Melayu. Tapi dia punya wall dia tulis Melayu Free Thinker. Melayu Free Thinker. Tuan-tuan faham ke Free Thinker ni tahu? Okey lah Ustaz, berfikir bebas tu kan bagus. Ni bukan politik bang. Maksud Free Thinker ni, dia menganggap bahawa agama tak wujud, Tuhan tak wujud. Free Thinker, atheist, komunis, sama level. Free Thinker,
Ateis, komunis ni sama level. Dia tak percaya kepada Tuhan. Dan dia duk highlight dalam bawah tu, dia kata orang Islam ni pergi sembah cube. Tuan faham cube? Pun tak faham juga. La ilaha illallah. Ada orang tanya saya, Ustaz, namanya? Ada orang tanya saya, dia pun ustaz juga. Okey, mana? Orang tanya, kenapa Kaabah tu 4 segi? Kenapa Kaabah 4 segi? Saya kata, kalau buat bulat pun orang tanya juga, pasal apa bulat? Betul ke tak? Kalau buat 3 segi, lagi orang tanya. Saja buat banyak soalan bodoh. Kata bodoh ke apa? Marah. Satu. Saya jawapan bodoh saya. Jawapan pertama. Jawapan yang kedua saya kata, Kaabah tu maksudnya apa? Kaabah lah Ustaz. Entah ni Ustaz. Mula aku nak maki geram. Mula aku geram. Entah ni Ustaz bahasa Arab belajar lah. Belajar. Kaabah ni tahu apa? Kaabah lah. Kaabah tu pasal ada Kaab. Kaab tu pada 4 segi. Oh iya ke Ustaz? La ilaha illallah. Kaabah tu maknanya 4 segi. Sebab tu nama dia buat 4 segi. Nama pun Kaabah. Takkan ada buat 3 segi pula dah. Satu, basic rumah orang berapa segi? Basic rumah. Tuan-tuan buat rumah, basic berapa? Tuan-tuan buat kebayang. Ada buat bulat. Kotlah. Buat reban bulat ke, biasanya orang buat bangunan 4 segi, apalah soalan tak semia buat keluar apa itu. Jadi Melaun ni dia kata orang Islam pergi sembah cube. Dia tak sebut pun Kaabah punya hajar. Dia namakan Kaabah tu sebagai cube. Cube batu. Cube batu. So orang Islam ni pergi sembah cube batu. Ngaji tak nak, masuk sekolah Arab tak nak, masuk pondok jauh sekali. Nak pergi duduk tanah Arab 8 tahun pakai dok. Tapi nak tunjuk pandai, ni susah. Duduk jauh susah, main duduk dekat sikit, muka benam Sungai Perak tu ngaji. Kalau mari kat masjid tuan-tuan ni, ajak tepi Sungai Perak tu tendang masuk. Tu ngaji. Kalau tuan tak tarat tendang, bagi aku tendang. Lama tak tendang orang, geram no semua. Tak celaka. Menyesatkan orang. Orang ni tuan-tuan tak takut jadi kafir. Tak takut akidah dia rosak sampai tahap tu. Punya jahil nak orang Melayu. Saya kata, kalau Kaabah tu yang disembah, habis tu sebelum ni orang Islam menghadap mana? Baitul Maqdis. Itu anak kata Baitul Maqdis itu pun Tuhan juga. Itu. Nah. Asalnya Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Perintah tukar kiblat ni Nabi dah pindah ke Madinah. Dah pindah ke Madinah. Maknanya dah lama lah Nabi semayang menghadap ke utara Baitul Maqdis. Nabi duduk Madinah memang totally menghadap ke utara. Tuan geografi ni hafal ke tak? Geografi pun tak tahu. Astagfirullahaladzim. Ni Yaman peta Arab dia ke macam tu, semenanjung tanah Arab. Yaman bawah, Mekah, Madinah atas daripada Mekah, atas tu ialah Baitul Maqdis. So Madinah duduk tengah-tengah antara Mekah dengan Baitul Maqdis. So Nabi memang totally menghadap ke utara dengan para sahabat, menghadap ke Baitul Maqdis. Langsung tak ada kena-mena dengan Mekah. Bila perintah kiblat berubah, maka Nabi dan para sahabat berpusing 180 darjah. Daripada menghadap ke utara, menghadap ke selatan. So orang Madinah sekarang ni menghadap ke selatan. Tuan-tuan sekarang ni duduk masjid Nabi tu, arah Mekah tu. Menghadap. Mana ke utara, ke selatan. Tapi tuan-tuan jangan menghadap selatan tak. Johor sudah. Singapura ada orang Jawa ya.
Tok Bilal tanya, Tok Imam tanya, Tok Gadi tanya, ni nak ni Tok Wali nikah. Tok Wali tanya, Tok Hakim tanya, Tok Naik tanya, Pak semayang? Semayang. No, tak semayang. Ini Tok. Ya. Lepas subuh bang, Johor. Orang Jawa ni tak disebut Zai, disebut Jin, Johor. Lepas Johor, lepas Johor Singapura. Balo tak mengaji ni balo. Nauzubillah. Jadi Madinah diterus menghadap ke selatan daripada Masjid Utara 180 darjah. Soalan pertama, kenapa daripada awal perintah semayang tu tidak disuruh menghadap kiblat? Sedangkan Nabi di Mekah, perintah semayang bermula di Mekah. Betul? Habis kenapa nak pergi menghadap kat utara? Dah dulu kat Mekah, nak tak kiblat Kaabah kan? Soalan di luar kotak. Apa? Kiblat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Kita ada sembang anak cucu kebat, kita tak kebat-kebat macam mana ni? Apa hikmah dia perintah awal Nabi disuruh menghadap ke Baitul Maqdis? Ulama fikir, kita tak fikir. Kita bangkit pagi ada nasi lemak tu jangan sudah lantak pi nak jadi apa pun. Ulama ni kerja dia bila tengok Quran sunnah dia fikir. Apa hikmah? Pertama, pasal dekat Kaabah masa tu ada berhala. Ni tuan-tuan bayang kalau Nabi semayang ada Kaabah. Apa Abu Lahab kata? Geng, sama orang Paris. Kenal Abu Lahab tu orang Paris. Abu Lahab tu jauh, sama lah kita. Aku pun semua tokom, Mika pun semua tokom juga. Itu. Jadi sebab tu antara hikmahnya Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Satu. Yang kedua, kita faham bahawa Baitul Maqdis bukan sahaja tempat hari ini yang kita kata kiblat pertama orang Islam. Bahkan Baitul Maqdis merupakan tempat lahirnya Nabi Isa, tempat bermulanya Nabi Ibrahim AS. Sebab tu Nabi Ibrahim cukup istimewa. Hari ini makam dia tu orang Yahudi pun ziarah, orang Kristian pun ziarah, orang Islam pun ziarah. Siap bagi 3 lagi kubur Nabi Ibrahim. Yahudi ambil separuh lah, celaka kan. Dia celaka, dia ambil separuh. Suku lagi bagi 2. Orang Islam ambil suku, orang Kristian ambil suku, Yahudi ambil separuh. Konon-kononnya Ibrahim tu sokong dia lah, kepala otak dia. Macam Syiah bodoh tu lah. Dia ingat Husin Hasan tu sokong dia, kepala otak dia. Daripada nak hidup lagi, Ali Zainal Abidin kata, aku tak ada kemana menghampa, ana bari'un minkum wa antum bura'a'u minni. Kata Ali Zainal Abidin disebut. Apa yang kata aku ketua hampa dah, aku memang ahli baik, aku memang ketua Rasulullah, tapi aku tak ada kena mengena dengan hampa. Boleh belah tu ya. Itu dia sebenarnya cerita. Boleh. Jadi bila Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, ada 2-3 pandangan ulama. Pertama, menunjukkan kesepakatan wahyu. Macam mana Nabi Ibrahim pun di situ, Nabi Isa pun di situ, dan Islam juga asalnya menghadap kiblat ke sana. Menunjukkan bahawa ada kesinambungan antara agama Nabi Ibrahim, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Yes. Agama langit asalnya satu. Tak ada namanya Yahudi, tak ada namanya Nasara. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasara, tetapi seorang yang hanif, yang Islam. Ada pula mai tanya saya, lama dah berapa tahun sudah.
member. Kata, awak agama Hanif ni ada lagi ke? Dia tanya saya. Ni bala baca buku banyak tapi tak mengaji. Tapi tak apa dah, mai tanya kena dengan orang ni tak apa lah. Mai tanya orang sesat larat juga sama sekali. Dia mai tanya, mana? Agama Hanif ni ada lagi. Apa dia? Agama Hanif ni. Ingat agama Hanif ni tahu tak? Tak ada Nabi Ibrahim. Hanif tu bukan nama, sifat. Nak hurai sifat dengan nama apa penat juga nak cerita. Payah nak cerita. Saya kata apa kata aku kata kat orang pula, tapi memang ada orang yang bodoh, dia tak faham antara sifat dengan nama, dia tak kerti beza. Dia kata orang Asy'ariyah ni sesat pasal apa? Bubuh kat Tuhan sifat yang tak sepatut. Pasal apa? Bubuh sifat Tuhan tu mukhadatu ta'ala hadis qiyamu bi nafsih, mana dalam Quran? Hang ni faham ke tak? Hang tahu tak beza sifat dengan nama? Tak kerti duduk dan diam. Kita letak sifat yang Tuhan maki dalam Quran tu, yulhiduna fi asma'i. Orang kafir menamakan Tuhan dengan nama lain. Nama tak boleh, sifat lain. Tuan-tuan, ada berapa nama? Tuan-tuan, ada berapa nama? Nama rasmi satu, nama kampung satu, adik-beradik panggil satu, okeylah. Satu. Sifat? Sifat. Berlambak. Daftar tak? Sifat tu daftar tak dekat IC? Tuan-tuan faham tak ni? Habis kenapa orang kafir tu dipanggil mulhid? Pasal dia namakan Tuhan dengan nama lain yang tak sepatutnya. Nama Lata, nama Uzza, orang-orang apa nama Hindu pi nama Brahma, nama Siva, nama Vishnu, nama Hanuman. Nama tu memang tak kena dengan Tuhan, sebab tu yulhiduna fi asma'i. Puak-puak ni nak nyamakan Asy'ariyah dengan Hindu, dengan Buddha. Sebab tu dibuat tauhid 3 tu. Tuan-tuan nak faham, tak faham tu saya tak tahu. Panjang cerita. Ini bukan tempat nak bahas tauhid tak apa. Nanti kita dapat saya bincang insya-Allah. Satu. Yang kedua, qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan wahai Muhammad, bagi Tuhan timur dan barat. Tadi saya sebut asal Nabi menghadap ke utara, kemudian Nabi menghadap ke selatan. Tuhan kata timur dan barat Tuhan yang punya. Tuan-tuan faham ke tak? Awak Tuhan tak kata utara dan selatan Tuhan yang punya. Fikir? Tak fikir juga. Sebab tu seronoknya tafsir. Kadang-kadang dia tak fikir benda tu. Saya pun tak fikir. Baru 2-3 hari dia terfikir. Fikir. Nabi daripada menghadap utara Baitul Qadis tukar ke selatan menghadap ke apa. Tapi Tuhan kata timur dan barat aku yang punya. Awak tak kata utara selatan. Jam. Dekat. Tuhan cakap dengan bahasa yang difahami oleh manusia zaman itu. Zaman tu orang cuma faham matahari naik, matahari turun. Kita buka lah hadis ke mana ke, masyriq wal maghrib. Masyriq wal maghrib. Hatta lah ayat lain pun masyriqaini wal maghribain. Dua timur dan dua barat. Tu kalau tanya pun jam. Kenapa Tuhan sebut dua timur, dua barat? Tu panjang cerita. Kena buka falak pula cerita dia. Okey. Soalannya kenapa Tuhan tak timur, utara, selatan? Sebab orang Arab tak sebut utara selatan masa tu. Tak ada istilah utara selatan masa tu. Orang sebut timur barat. So kena faham. Mana timur dan barat. Maknanya negara kita semua matahari naik, matahari turun, timur barat. Semua tu Allah Ta'ala yang
Mana apa? Kerja dia. Nak suruh ngadap mana pun pergi. Kita nak sibuk apa? Itu maksud dia. Ya. Yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Tuhan bagi hidayah pada siapa yang kenaki kepada jalan yang benar. Terus sikit. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tiba-tiba macam berubah ayat. Macam jadi ayat lain cerita. Tadi duk cerita bab kiblat. Tiba-tiba jadi ummatan wasata pula. Apa kena mengena ummatan wasata? Saya pun duk fikir 2-3 hari ni. Baru tadi dapat idea. Apa kena mengena ummatan wasata? Ummah yang pertengahan. Ni banyak orang ceramah bawa ayat ni selalu. Orang bawa ayat ni selalu buat ceramah. Betul? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Datuk Najib pun sebut itu wasatiyah. Bila ni wasatiyah. Buat apa? Wasatiyah, program wasatiyah. Okey. Tak apalah, tu cerita lama. Wasata. Wastun maknanya tengah. Wasat maknanya tengah. Sebab tu Timur Tengah tu panggil Syarqul Awsat. Timur Tengah. Timur Tengah. Kan? Baik, tak mana tengah? Banyak orang faham, banyak tok-tok orang, tengah tu maksudnya syariat Islam, syariat Nabi Muhammad dan syariat Islam secara keseluruhannya, dia meraihkan 2 aspek. Aspek rohani, aspek jasmani. Sebab tu dipanggil wasata. Dia meraihkan 2 aspek, rohani dan jasmani. Kalau tuan-tuan tengok agama lain pada Islam, dia sembang rohani je. Sebab tu Buddha cerita bab hati, cerita bersihkan hati, tapi tuak minum juga, haram semua. Kristian duk cerita bab ni baik, kita kena jadi orang baik. Nak baik itu macam mana? Kita kena jadi orang baik. Nak baik ni baik, kalau otak tanya nak baik tu macam mana? Islam bagi jawapan. Baik mana? Jaga anggota kita, jangan buat maksiat, jangan buat kerosakan, jangan buat mungkar. Jaga batin kita, kalau tasawuf pula jangan terlibat dengan sifat mazmumah sebagainya. Baru mau bersih. Ni Buddha, Hindu duk sembang hati bersih. Nak bersih macam mana? Bubur fat ke berkelorok? Dia duk sembang rohani, jasmani tak tahu mana. Nu orang minum mabuk, nu orang ambil katuk orang, nu berzina, tak boleh buat apa. Duduk diam. Tak betul. Sebab tu banyak ulama hurai masuk wasata tu, Islam tu sederhana pasal meraih ke rohani dan jasmani. Tapi saya tengok ayat ni macam tak kena. Sekarang duk cerita bab kiblat. Betul lah tafsiran tu tak salah, tapi ayat ni cerita bab kiblat. Tiba-tiba keluar ummatan wasata. Duk terfikir sehari dua ni. Pasal apa? Apa kena mena? Tak, tu seronok dengannya. Tuhan bagilah dapat. Mana? Tadi kan duk cerita. Kan? Mula-mula menghadap ke Baitul Maqdis. Tempat asalnya agama Nabi Musa, agama Nabi Isa. Di situ juga kita kiblat yang pertama. Kalau tuan-tuan perhati, antara ajaran Taurat dengan ajaran Injil, dia kontra. Ajaran Taurat dia kerah. Ajaran Nabi Musa kerah. Taubat, bunuh diri. Bunuh pun. Sebab tu hukum qisas ni asalnya daripada Taurat. Yang kita duk baca al-qisas, al-ainu bil-aini wal-uzunu bil, tu semua ayat tu cerita apa yang dalam Taurat. Nak ceritakan bahawa hukum qisas, hukum hudud ni asal daripada Taurat. Buat-buat Kristiannya bodoh tak faham. Dia kata apa Islam kerak tangan, kepala otak kerak tangan tu Nabi Musa yang cerita lah, bukan kita yang cerita. Bunuh balik tu Nabi Musa punya ajaran dah ada. Kalau tak Quran cerita, kita pun tak tahu. Sebab apa? Dia dah ubah. Mana yang kena mereka buang. Macam Yahudi
kan. Jibril tak mau, Mikail mau, kepala otak dia. Jibril dia tak mau. Siapa tak mau? Suruh semayang. Jibril kan suruh semayang, suruh puasa, jangan buat haram, wahyu kan. Tak mau, Jibril tak mau. Mikail mau, pasal turun rezeki. Lako tiba-tiba ni. Minta kenapa mau semayang tak mau. Itu semua nak kena. Semua nak, itu mesti. Jadi ajaran Nabi Musa dia keras. Bunuh balik. Ajaran Kristian pula yang dikatakan, yang dipahami oleh Kristian hari ini terlampau lembut pula. Kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri untuk ditampar semula. Itu Kristian punya ajaran. Love. Jesus love us. Dia tak kata we love Jesus. Tu tuan-tuan tak faham tu apa maksudnya. Kita jumpa kereta Cina atau kereta Hindu, dia tulis belakang tu Jesus love us. Apa maksudnya? Tak tahu juga. Kita ni nak sebut Nabi besok malam ni mula selawat apa. Kita tulis kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, kita cinta Nabi. Of course Nabi cinta kita tahu. Kita dah bincang lama nak. Tapi kita akan highlight malam cintai Rasul. Yes. Tapi Mak Saleh ataupun Cina Hindu ni tulis belakang tu Jesus love us. Apa maksudnya? Tak faham juga. Dia faham Jesus ni dah tanggung dosa semua orang. Jadi kita buat dosa pun tak apa. Jadi bila Jesus mati, dia punya padri take over tugas tu. Sebab tu padri boleh ampun dosa orang kepala otak dia. Dalam bahasa Arab panggil sukukul kufran. Dia dipanggil chamber. Confess chamber. Tahu? Tak tahu juga. Jadi Mak Saleh ni malam tadi pergi tidur dengan bini orang, pergi tidur dengan lelaki orang ke apa ke, esok menyesal lah jumpa Tok Badri. Ni yang jenis nak menyesal lah. Tak menyesal setan tu macam tu lah. Ni yang konon-kononnya orang masjid ni. Konon-kononnya kan. Jadi kalau malam tadi dapat jahat, dia pergi jumpa Badri. Father, I want to make some confession. Yes, son, please confess. Last night I commit some sin. Okay. Don't worry my son, you have been forgiven. Korok masa bila boleh ampun dosa orang. Tu maksudnya. Tu seronok tak ada buat dosa kan. Banyak cantik muka hang. Kita ada hatta Nabi SAW pun tidak boleh mengampunkan dosa orang. Tak mana kita boleh maafkan dia. Tak mana? Apa beza Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita SAW? Nabi Musa tadi dia keras, tak ada toleransi. Hukum, salah. Nabi Isa pun jajan pula, tak apalah. Tampak pipi kanan, bubuh pipi kiri, bagi tampak lagi sekali. Seronok. Kena kaki samsing, bubuh pipi kanan, bisuah pipi kiri, lagi sedap dia berunang ajang. Islam tengah, wasata. Mana? Kalau orang hukum bunuh kita, bunuh waris kita, bunuh mak pak kita, kita boleh bunuh balik dengan pentadbiran hakim. Yes. Tetapi boleh faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Tapi kalau ada waris yang memaafkan, sepakat itu pun panjang dalam perbahasan fuqaha. Kena buka bab jenayat dah. Banyak dah mengaji ustaz. Kena banyak mengaji. Kitab fiqh tak tebal. Al-Mawardi punya kitab 36 jilid je. Kalau rajin baca. Daripada duduk mengadap Facebook pergi petang saya malam, tuan-tuan baca 20 muka sehari. Lama-lama khatam lah. Ulama karang boleh, kita baca tak boleh. Pasal apa? Duk mengadap datang cabuk tu pergi petang saya malam. Duk tengok siapa dah naik jadi PM. Nantak pi dah siapa naik pun. Tuan-tuan dia macam tu lah. Ada masalah? Tak ada. Aku
lantak pergi apa nak naik beli apa. Janji gaji aku jalan, insya-Allah. Cuma bonus tak bonus ya. Kok PM baru kok dapat bonus banyak sikit. Ya. Yang tuan-tuan noreh bonus apa? Itu dia pemarah kat aku. Jadi masuk ummatan wasatan ni boleh kita faham bahawa Islam punya ajaran tu dia rahmah. Dia ada penghukuman, dia ada kasihan. Macam kita. Orang buat nanya kita boleh balas balik. Tapi bersama kita boleh maafkan. Ada choice. Ada choice. Kalau kita gerak, balas balik. Maafkan lebih baik. Itu dia. Ni, macam bab mahar. Sampai bab pekah, bahas macam tu. Mana? Tuan-tuan pergi Minang anak orang. Nak nikah lah. Dah nikah. Dah nikah lah. Tiba-tiba tak jadi. Nak balik. Nak balik mas kahwin. Pasal apa? Tak jadi nikah. Dah nikah tak jadi. Tak jadi tut. Faham? Faham. Tak faham susah cakap. Itu boleh dapat separuh. Kata bagi bagus lagi bagus. Sedekah semua lagi bagus. Sebab apa? Jangan bergaduh banyak-banyak kan. Adalah sebab dia tak kena kat hang tu. Itu masa bertunang nampak handsome kan. Masa bertunangan tak gambarnya. Nampak handsome, sadar ke main. Bila nak menikah tengok macam tu merah. Itu gambar bila? Tu gambar 8 tahun sudah. La ilaha illallah. Bala juga bercinta pakai Facebook ni kak nah. Cerita orang dulu. Tertipu. Jangan tertipu dengan gambar dalam Facebook. Nampak bukan main handsome. Rupa-rupanya tu dah. Dia buat gambar orang lain, bukan gambar dia. Wa yakunu rasulullah alaikum syahidah. Jadilah wallahu a'lam. Wa ma ja'alna qiblatan alaikum kullu lina'lama ma yattabi'u rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Itu dia. Panjang lagi cerita tu. Apa tujuan kiblat tu? Supaya nak tahu siapa yang ikut Nabi betul. Dia ikut tu pasal memang ikut Nabi ke pasal kiblat tu sesuai dengan dia. Sebab ada golongan yang ikut Nabi mula-mula pasal dia orang memang terpengaruh dengan ajaran ahli kitab asalnya. So, ngadap Baitul Maqdis. Okey nah, dia ni taklah jauh sangat. Islam pun ngajak tu, kita apa nak saya situ. Tuk Nabi alih ke Mekah. Tadi duduk dah sama kiblat dengan tok nenek kita. Tiba-tiba tukar. Tuhan nak test. Siapa yang ikut Nabi memang kena ikut Nabi atau ikut Nabi pasal ada faktor lain. Sebab tu kita ikut Islam bukan pasal orang, bukan pasal Tok Wan, bukan pasal awet orang kampung Jemuan. Bukan. Kita ikut Islam kerana Islam tu sendiri. So apa pun yang berlaku kita takkan berubah. Macam kena aja ayat tu kan. Macam kena aja ayat tu kan. Sama macam orang politik lah. Kalau dia ikut politik tu memang ikut parti, nanti pi siapa naik pun dia tetap sokong parti tu juga. Contoh, ni tak ada kena-mengena dengan hidup dan mati. Tapi kalau dia ikut orang tu lompat parti, dia pun follow. Orang ni lompat parti ni, dia pun follow. Tuan-tuan faham sendiri sudah kita. Nak tengok mana wabilna dina wa yatibu rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Nak pilih, katalah 1000 orang dah Islam dah, nak tengok ber-1000 tu siapa yang betul-betul ikut Nabi. Tuan tengok sungguh. Tuhan tahu cuma nak tunjuk kat Nabi je. Tuhan tahu dah akan ada orang yang murtad, akan ada orang yang tak ikut Nabi. Tuhan dah tahu, Tuhan Maha tahu. Habis tu nak tunjuk kat Rasulullah. Walaupun dalam ayat tu kata nak lama untuk kami tahu. Ulama tauhid tak mau terima macam tu. Sebab dalam ayat banyak lain Tuhan dah beritahu Tuhan akan tahu apa yang akan berlaku.
Bukan maksud linak ulama tu supaya kami tahu salah terjemah macam tu. Nak ada faham macam tu. Jangan terjemah huruf by huruf, bahaya. Man yatabi rasul mimman yanqalibu ala aqibih. Aqibih maknanya patah balik. Aqib maksudnya belakang kaki. Kita jalan ke depan, patah balik. Tadi dah ikut Nabi dah, patah balik. Patah balik mana? Patah balik kepada syirik, kepada agama lain. Banyak ayat dalam Quran sebut macam tu. Contoh yang berlaku pada Nabi SAW bila Nabi wafat, antara sahabat yang tak boleh terima Nabi wafat ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tak boleh terima. Dia dengar je orang kata Nabi meninggal, dia tahu Nabi meninggal, wafat, tapi dia tak boleh terima. Jangan sebut Nabi wafat. Dia cabut pedang. Cabut pedang siapa? Siapa kata Muhammad meninggal? Cakap. Siapa berani bang? Tak siapa berani. Tak aku ketak tu lebih. Kepala gangster memang main cakap. Siapa tak berani? Semua tak berani cakap. Mai Abu Bakar. Tu nampak leadership tu ada. Karisma, bukan karisma kapur, karisma tu memang ada karisma. Dia ada aura kepimpinan. Tenang je Abu Bakar menyimpan. Let Abu Bakar baca ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Afa immata aw qutila, adakah bila nabi-nabi itu meninggal ataupun terbunuh, inqalabatum ala aqabikum, nama ayat sama. Kamu nak patah balik kepada agama asal kamu? Bila Umar dengar ayat tu, apa kata Umar? Allah, aku macam tak nak dengar ayat ni, kata Umar. Aku baru perasan tu leadership Abu Bakar. Kalau orang tanya kita, kenapa Abu Bakar layak jadi khalifah? Tu dia punya vision dia jauh. Bila Nabi sebut sempurna dah, bila Nabi beritahu kepada sahabat, aku dah sempurna dah menyampaikan Islam, Islam dah menang semua. Sahabat semua seronok. Oh, Islam dah menang, tak payah nak perang-perang, nak gaduh-gaduh, kena katuk, hambat dah. Kita dah patah balik ke Mekah, kita dah kuasai Mekah, Madinah. Seorang sahabat dia sedih. Abu Bakar sedih. Orang tanya Abu Bakar, sedih, orang dah seronok menang, sedih. Kenapa? Kalau kalah sedih ya. Apa kata Abu Bakar? Biasanya bila tugas Nabi dah selesai, dia akan diambil semula oleh Allah Ta'ala. Nampak Abu Bakar punya vision. Tu kata dah dunia bang. Dia punya nampak tu jauh. Baru sahabat lain diam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Allahumma rahmanir rahim. Bila jauh kita. So cuti